وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat, kita bersyukur kepada Allah pada pagi ini. Sekali lagi Allah Subhanahu wa ta'ala dengan rahmat, izin dan inayah daripadanya kita dapat duduk sebentar, bangun pada pagi tadi, salat dan berpeluang menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita menutup dan mengakhiri kehidupan ini dengan penutup yang baik. Muka surat 118 berkata Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, berkata Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, anna rajulan min a'zamil muslimin ghana'an 'anil muslimin fi ghazwatin ghazaha ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang lelaki min a'zamil muslimin, kata Sahal bin Sa'ad, ada seorang lelaki, rajulan, dia tidak dikenali lah, tak disebut identitinya. Sebab itu tidak ada alif lam, dia nakirah, rajulun, yakni umum, dia tak tahu siapa secara spesifiknya tu, identiti dia, nama dia apa semua tak tahu. Kata Sahal, lelaki ini min a'zamil muslimin ghana'an 'anil muslimin, satu orang laki-laki yang sangat hebat berperang dan sangat hebat, sangat kuat, gagah bertarung di dalam suatu peperangan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis ni tuan-tuan, Sahal kata ada satu orang laki-laki yang menyertai tentera orang Islam bersama dengan pasukan kaum muslimin pergi berperang dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam menentang orang-orang kafir. Jadi lelaki ini daripada pasukan mana? Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah seorang daripada tentera-tentera Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana dia ini minal muslimin, daripada kalangan orang Islam. Dan bukan setakat itu, dia satu orang laki-laki, satu orang yang sangat berani, yang sangat gagah dan sangat hebat bertarung. Orang tengok dia sangat dahsyat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila tengok laki-laki ini sangat kuat bertarung, sangat dahsyat, sangat hebat di medan perang, Nabi kata, fanadhara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam faqal, Nabi tengok lelaki ini, Nabi kata apa? Man ahabba an yanzura ila rajuli min ahli an-nar falyanzur ila hadha. Dia kata ar-rajuli, ada alif lam pula, maksudnya Nabi tunjuk the man. Tadi rajul tak tahu, tapi bila Nabi kata ar-rajul artinya the man. Nabi kata man ahabba an yanzura, sesiapa yang suka
atau siapa-siapa yang nak tengok, yang nak tahu, ila rajuli min ahli nar, daripada ahli neraka, falyanzur ila hadha, hampa tengok lelaki yang duk perang yang tu, yang hebat tu. Ini satu kenyataan yang sangat mengejutkan. Nabi kata kalau hampa nak tengok ahli neraka, nak tahu siapa ahli neraka, hampa tengok yang tengah berperang dengan dahsyat itu, yang sangat berani itu, yang semua orang kagum dengannya. Tengok, dia ahli neraka. Pada zahirnya, kalau kita tengok, dia ahli apa? Ahli syurga. Ini yang selalu kita ingatkan tuan-tuan. Penilaian manusia tidak sama dengan nilaian Allah Azza wa Jalla. Berapa ramai orang yang pada pandangan manusia, pada zahirnya dia orang yang hebat, orang yang saleh, orang yang wara'. Hakikat sebenar diri manusia itu di sisi Tuhan, Allah lebih mengetahui. Sebab itu kita manusia ni tak boleh menentukan kesudahan dan kedudukan seseorang di sisi Allah. Sebab itu Al-Imamul Bukhari, dia ada letakkan satu bab di dalam Sahih Al-Bukhari, bab tidak boleh kita menentukan seseorang itu sebagai mati syahid. Kita, tuan-tuan, selalu kita sebut dalam kuliah kita, pandangan kita, nilaian kita tidaklah tepat kerana hakikat di sebalik apa yang dia sembunyikan itu kita tak tahu. Sebab itu kita jangan terkejut jika ada di kalangan orang-orang yang kita anggap bagus, yang kita anggap warak, yang kita anggap hebat, sebenarnya mereka itu orang yang buruk dan kotor di sisi Allah. Lepas itu kita hanya sebut mudah-mudahan Allah merahmati dia, mudah-mudahan dia daripada doa, mudah-mudahan daripada kalangan orang saleh, mudah-mudahan daripada kalangan orang yang Allah Ta'ala rahmat dan Allah Ta'ala letakkan di kalangan orang-orang yang beriman. Tetapi untuk menjamin, menentukan hakikat sebenar, kita tak tahu. Sebab manusia ni dia ada wajah yang sebenar di sebalik manusia tu. Sebab tu kita tak tahu hakikat dia macam mana. Kadang-kadang bila kita tahu, kita terkejut. Kita tak sangka kata itulah rupa sebenar dia. Dia mungkin berlakon, berselindung di sebalik perwatakan yang baik. Yang ni yang selalu kita ingatkan tuan-tuan. Jangan ta'assub, jangan terlampau memuja, mengagung-agungkan sesiapa pun selain daripada Allah dan Rasul. Satu orang dia terlampau ta'assub, dia terlampau ta'ajub, dia terlampau sayang, dia terlampau mengagung-agung angkat seseorang sampai dia tutup habis pintu hati dia. Untuk apa? Untuk nak menerima ataupun nak membuka ruang untuk orang kritik ke, tegur ke, apa ke, dia tak boleh terima. Ini benda yang kita nak belajar dalam hadis ni. Laki-laki ni orang tengok dia perang hebat, berani, lincah, tangkas, a'zam, hebat. Tapi Nabi kata kalau hampa nak tengok ahli neraka, hampa tengok dia. Fa'atba'ahu ar-rajulu minal qaum wa huwa 'ala tilkal hal min ashaddin nasi 'ala musyrikin hatta juriha. Orang pun pi ikut dia. Nak tengok pasal apa Nabi kata macam tu. Nabi sebut satu perkataan yang bercanggah, berbeza dengan kenyataan. Nampaknya kenyataannya orang yang hebat,
orang yang min ahlil jannah, tapi Nabi kata min ahlin nar. Depa ikut pergi tengok, nak tahu apa hakikat dia. Lepas tu dia pun perang, luka, cedera, hatta juriha, dia cedera. Fasta'jala al-maut faja'ala dhubabah sayfi baina thadyayhi hatta kharaja min baini katifayhi. Bila dia luka tuan-tuan, dia sakit, dia cedera parah, dia telah letakkan fasta'jala al-maut, dia telah nak cepat matilah. Artinya dia tak tahan. Dia letakkan pedang dia tu baina saddaih, di tengah. Di tengah apa ni? Di antara dada, buah dada ni dia letak tu. Lepas tu apa berlaku? Dia tikau. Dia mati apa? Dia mati apa? Bunuh diri. Betul tak dengan apa yang Nabi kata? Awalnya, permulaannya sangat cantik, permulaannya sangat menarik, permulaannya berada di suatu perjalanan yang sangat hebat, tapi kesudahan yang sangat buruk. Yang ni tuan-tuan, kita nak ambil pengajaran apa ni? Apa yang saya nak sebut ni? Apa yang tujuan penulis bawa hadis ni? Kita sedang bercakap tentang husnul khatimah, su'ul khatimah. Kita tentang cakap, tajuk kita, poin kita adalah tentang bagaimana kita mengakhiri kehidupan kita. Itu yang menjadi penentu dia. Permulaan dia bagus, permulaan dia baik, tapi penghujungnya dia bunuh diri. Yang mana Tuhan ambil? Yang mana yang menjadi nilaian, yang mana yang menjadi penentu kepada nilaian Allah? Yang hujung tu. Yang awal tadi ni tak jadi apa? Yang masa dia perang yang hebat, dia lawan kaum musyrikin, lawan orang-orang kufar, lawan musuh-musuh Islam. Yang tu semua hancur dengan apa? Dengan amalan yang terakhir tu. Mari kita sambung. فأقبل الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم مسرعا فقال أشهد أنك رسول الله فقال وما ذاك قال قلت لفلان من أحب أن ينظر إلى رجل من أهل النار فلينظر إليه وكان من أعظمنا غناء عن المسلمين فعرفت أنه لا يموت على ذلك فلما جرح استعجل الموت فقتل نفسه. Dia tu kata betul lah apa yang disebut oleh Rasulullah. Kami tengok dia berperang hebat sebagai ahli syurga, kami takjub nampak dia sangat bagus, tetapi akhirnya faqatala nafsah, dia bunuh diri. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa tuan-tuan? Yang ni yang menakutkan kita, yang ni yang mengingatkan kita, yang ni yang menyebabkan tidak ada ujub, tidak ada bangga, tidak ada sombong, tidak ada ghurur. Ni perkataan Nabi yang terakhir ni. Nabi kata innal abda, sesungguhnya seorang hamba manusia itu la ya'malu amala ahlin nar. Nabi kata ada satu orang laki-laki, ada satu orang hamba, ada satu orang manusia la ya'mal amala ahlin nar. Dia buat satu amalan ahli neraka. Dia hidup bergelumang dosa, dia hidup sebagai orang yang buat maksiat, dia hidup sebagai orang yang menderhakai Allah. Tetapi dia ini daripada kalangan ahli syurga. Wa ya'mal amal ahli jannah wa innahu min ahli nar. Tapi satu orang lagi-laki yang lain pula, dia buat amalan ahli syurga.
tapi dia masuk daripada kalangan ahli neraka. Nabi kata wa innamal a'mal bi khawatim. Sesungguhnya amalan itu ialah khawatim. Dia ambil kira yang menentukan itu yang last. Hadis riwayat Al-Bukhari di dalam kitab At-Taqdir di bawah bab Al-Amalu bil Khawatim. Itu dia tuan-tuan. Dalam hadis yang lain Nabi kata ada satu orang ahli syurga buat amalan ahli syurga, buat amalan ahli neraka, tapi dia ahli syurga. Dia buat amalan ahli neraka. Selangkah lagi dia dengan kematian, Allah Ta'ala telah bagi taufik, dia buat satu amalan ahli syurga, last dia masuk syurga. Satu orang lagi masa dia hidup, dia penuh dengan kemaksiatan, dia penuh dengan ketaatan. Yang ni yang kita nampak bagus, permulaan dia bagus, starting dia cantik, dia buat segala amalan, orang puji dia bagus. Tuan-tuan, last sekali sebelum dia nak mati, dia buat satu amalan ahli neraka, dia masuk neraka. Innamal a'mal bi khawatim. Saya dan tuan-tuan, kita tak tahu berapa langkah lagi kita nak mati. Pasal itu kita selalu tekankan, kita selalu ingatkan, jangan gugur sebelum masa. Jangan tuan-tuan futur, jangan tuan-tuan tergelincir dan terkeluar daripada jalan ni sebelum maut menjemput. Berapa ramai dah yang kita tengok dah terkeluar dah tersisih dah tergelincir dah terpelantin keluar dah. Sayang tuan-tuan, awal punya bagus, awal duk mengaji, awal duk main masjid, awal duk buat ibadat, awal semua nampak elok, tapi hujung-hujung dia gelong. Yang ni yang kita duk ingatkan, yang ni yang berat ni. Pasal innamal a'mal bi khawatim. Hadirin mukminin, kata Anas bin Malik radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la alaikum alla ta'jabu bi ahadin hatta tanzuru bima yukhtamu lah. Hadis riwayat Ahmad dalam musnad dia. Kata Anas, Nabi ada sebut satu hadis yang mana mengingatkan kita, la alaikum alla ta'jabu bi ahadin, janganlah ada di kalangan kamu, Nabi mengingatkan kita, yang dia ta'ajjub. Sekejap lagi saya nak sebut sikit perkataan ujub, kita nak bahas sikit, nak syarah sikit perkataan ujub ni. Ujub ni dia boleh mai kat saya, dia boleh mai kat tuan-tuan. Nabi kata ada 3 benda bagi Jahannam. Apa dia tuan-tuan? Nabi kata kalau ada thalathun muhlikat, ada 3 benda kalau ada pada diri satu orang, salah satunya atau 3-3-nya, lingkup, celaka, binasa, Jahannam, musnah. Apa dia tuan-tuan? Nombor 1, Nabi kata apa? Syahwat yang diikuti, bakhil yang ditaati. Yang pertama, dia ikut kata nafsu jahat dia. Yang kedua, dia ikut perasaan dan sifat kedekut dia. Nombor 3 apa dia? Dia ada perasaan ujub dengan diri dia. Nabi kata siapa ada 3 benda ni, Jahannam. Pasal itu sehari 2 ni kita dengar, dulu jarang, dulu pun ada lah, tapi yang mutakhir ni sakal sangat. Orang Melayu kata apa? Masuk bang ujub. Ujub ni apa? Masuk bakul angkat sendiri, naik lift tekan sendirilah. Yang jenis orang tak puji, dia pi puji diri. Yang tu saya nak sebut pagi ni. Yang jenis puji diri, yang jenis bangga diri, yang jenis duk berasa hebat, yang ni kita nak sebut ni. Oh, kita bagi dia ceramah sejam, 55 minit cerita tentang diri dia saja. 5 minit saja, tu pun mukadimah. Tu pun boleh meja dengan mikrofon nak ceramah, punya teruk. Mula-mula ceramah dah. Tuai-tuai yang mulia, Ambo ni, oh, Ambo ni dah.
Kita manusia ni, pasal tu tuan-tuan, kadang-kadang ada orang duk bersembang tasawuf, duk bersembang bab zuhud, duk bersembang bab suluk, duk bersembang bab tazkiyatun nafs, duk bersembang bab apa ni nak cuci jiwa ni, kita ni kena cuci jiwa, kena banyak zikir, kena banyak apa tarikat apa semua ni, mai datang cuci ni dia tu Allahu Akbar. Ni saya nak sebut ni. Pasal itu tuan-tuan, kita nak tahu satu orang tu berada di atas jalan yang benar ataupun tidak, kita tengok dia mengajak pada diri dia atau dia mengajak kepada Nabi SAW. Manusia ni kita nak ajak, kita nak ajak tuan-tuan membesarkan Allah dan Rasul. Kita nak ajak tuan-tuan membesarkan Allah dan Rasul. Bila tuan-tuan habis kuliah, bila tuan-tuan habis ceramah, dia punya natijah dia apa? Kesan dia apa? Tuan-tuan akan membesarkan Allah dan Rasul. Tapi kalau ceramah, kuliah, ajak tu, dia tak membesarkan Allah dan Rasul, dia membesarkan diri tok guru tu. Bila anak murid keluar, bukan anak murid besarkan Allah, bukan anak murid besarkan Rasul, anak murid besarkan tok guru. Yang ni jahanam. Pasal tu kita tak pernah ajar anak-anak murid simpan gambar. Kita tak pernah ajar. Hatta Nabi sendiri tak benar gambar dia diukir. Nabi sendiri tak benar gambar dia dilukis. Dan kita tengok tak ada gambar-gambar sahabat dilukis, tak ada. Sedangkan kalau kita nak kira zaman tu boleh ukir lah. Zaman itu zaman manusia pandai memahat, mengukir. Sebab itu tak ada dalam Islam unsur-unsur keberhalaan ni, tak ada. Lukis gambar, ukir gambar, tak ada. Pasal itu ajaran yang benar, ajaran yang tidak mengagungkan guru ni. Bila orang balik ceramah, orang balik kuliah, orang akan rasa besar siapa? Kalau kita dapat buah ni, itu guru yang benar. Dia balik, dia rasa Allah dan Rasul yang besar dalam diri dia. Dia rasa yang lebih mulia, yang maha benar, yang maha betul, yang patut ditaati Allah dan Rasul. Tapi kalau duk balik, duk cerita setengah jam hebat tok guru dia, yang ni pun ada. Nanti kita sebut tuan-tuan. Nabi kata jangan ta'ajub dengan diri kamu, jangan ta'ajub dengan siapa-siapa, hatta tanzuru, sampailah kamu tengok penutup dia macam mana. Nabi kata jangan duduk, orang kata apa, syok buah awal. Bahasa kita jangan duduk syok buah awal, ataupun jangan duk galak buah awal. Pasal apa? Pasal Nabi kata hatta tanzur, sampai hampa tengok last sekali dia macam mana. Kita dah nampak banyak dah tuan-tuan. Pasal itu kita kadang-kadang tengok sebahagian orang dia meloncat lebih. Ada orang balik Mekah main hijrah, artis 2-3 orang hijrah, biar pergi kat dia hijrah. Kita tak payah duk melampau sangat. Artis balik Mekah pakai tudung, sini dia meloncat lebih. Bukan tuan-tuan lah, ni saya sebut masyarakat kita. Biar pergi dia nak pakai tudung. Esok ni bila dia balik pakai, kita tak payah duduk rasa apa. Artis, kadang-kadang orang kita ni saya tak tahu dia punya pemikiran macam mana, bukan tuan-tuan lah. Artis pakai lebah, dia sini punya meloncat amboi. Ada artis orang dua pakai jubah, pakai serban, pakai kepiah lebah, dia sini punya syok. Tu dia artis berhijrah, artis kembali ke pangkal jalan. Dia memang kena balik ke pangkal jalan. Masa dia dogwe tu yang kita jadi pelik tu. Pasal tu kalau ada tuan-tuan, kita tak payah duk lah, kita duk tengok lah yang sakit kepala kita, bukanlah geng-geng tu. Sebulan 2 bulan dia pakai tudung, kita sini semua teriak tak sanggup-sanggup. Lepas tu dia londeh pula. Betul kita pula kalut. Biar pi. Siapa-siapa umum bertobat lepas ni, alhamdulillah. Yang tu yang sepatutnya dia buat. Kita tak payah duk lajak lebih. Pasal kita tak tahu sekali lagi 2-3 hari pakai tudung, penerbit tu tak mau ambil drama, penerbit ni tak mau panggil menyanyi, dia lodeh balik, kita duk kalut. Ini saya nak sebut pasal Nabi kata. Saya bukan saja-saja nak tenyih, bukan saja-saja nak mengata. Tak, Nabi kata, saya sampai. Lepas tu kena bagi tuan-tuan nampak contoh, nak bagi clear.
So saya nak sambung syarah apa yang sempat saya ambil, tuan-tuan hadirin mukminin. Pagi ni kita nak kena bagi jelas. Kata para ulama antaranya, kata mereka yang menjadi amalan akhir manusia itu ialah amalan yang terakhir yang dia lakukan, yang dia amalkan, itulah yang akan menentukan kesudahan dia. Nampak tu? Kadang-kadang ada orang yang berpindah daripada iman menjadi kufur. Ada juga yang daripada kufur menjadi iman. Nampak tuan-tuan? Kata Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali. Kata Ibnu Rajab, siapa dia tuan-tuan? Ibnu Rajab Al-Hambali. Apa kata dia? Hadis Sahal bin Sa'ad yang kita baca tak sah ni, kata Ibnu Rajab, Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali, kata dia hadis Sahal bin Sa'ad tu yang mana Nabi SAW sebut amalan yang orang tengok tu hebat, menunjukkan apa? Kata Ibnu Rajab, dia ada amalan zahir, dia ada amalan batin. Apa dia amalan batin ni? Tuan-tuan dengan saya semua ada. Apa dia? Kita ada wajah di hadapan orang, kita ada amalan dekat orang ramai, dengan kita ada amalan kita yang di sebalik orang ramai. Betul tak? Betul tak? Kita ada dua two face. Kita ada two face. Kita ada satu dekat masyarakat, satu lagi di sebalik masyarakat. Amalan zahir dan amalan batin. Yang kita hukum apa dia? Zahir. Yang Allah hukum zahir dan batin. Yang batin ni siapa tahu? Allah Ta'ala ya. Pasal benda tu kita tak buat depan orang. Apa dia antara amalan batin? Amalan batin apa dia? Niat. Niat ni siapa tahu? Tadi tuan-tuan sembahyang subuh ada yang sembahyang 3. Zahir kita sama. Zahir kita sama atau tidak sama? Tu imam rokok kita rokok, tu imam sujud kita sujud, tu imam bangkit kita bangkit, tu imam sembahyang 2 kita sembahyang 2. Tak ada siapa lebih pada tu imam dan tak ada siapa kurang pada tu imam. Zahir kita sama. Tapi apa yang membezakan kita dengan tu imam, orang kiri kanan kita? Niat kita. Bukan saya kata tuan-tuan, mungkin ada barangkali yang mai pasal nak makan telur separuh masak. Mungkin boleh jadi. Kalau tuan-tuan tak ada masalah, yang duk puasa. Dia kata ustaz kata kat aku tu. Pasal apa? Dia kata siapa niat-niat nak mai makan? Hang niat nak mai makan ke? Lah. Nampak. Bukan kita kata kat dia, kita sebut-sebut kena kat dia, tuduh kena. Tapi saya nak buat contoh. Pasal tu Ibnu Rajab kata amalan zahir tak sama dengan amalan batin. Nampak? Amalan batin tidak nampak dan tidak diketahui oleh manusia. Kadang-kadang ada orang yang amalan zahir dan berbeza dengan amalan batin. Betul tak? Niat orang mana sama. Kita nampak dia sedekah, tapi hakikat niat dia. Sebab itu kita tak hukum niat orang. Benda kita tak tahu, Allah Ta'ala tak suruh kita kira. Nahnu nahkum bidhawahir. Saya ingatkan diri saya dan ingatkan tuan-tuan, kita jangan ambil kerja Tuhan. Apa dia kerja Tuhan tu? Yang kita tak tahu, kita jangan komen. Sebab itu bila kita tak tahu, orang tanya, satu orang mati, kita kata apa? Dia baguslah, kita kata apa? Mudah-mudahan Allah rahmat dia. Tapi kadang-kadang orang kita dia lacak. Tuan-tuan bisa dengar tak? Adalah satu dua orang kita nampak bagus, mana kita tahu niat dia macam mana? Berapa ramai orang yang kok depan lain, kok belakang lain. Kalau saya serta kat tuan-tuan terkejut. Dan sekarang banyak. Pasal itu kita kena berhati-hati. Hadirin mukminin. Kata Ibnu Rajab, oleh kerana amalan zahir dan amalan batin itu berbeza, dan yang dikira ialah amalan yang terakhir, di sinilah ulama takut dan bimbang. Seseorang itu mendapat su'ul khatimah, penutup yang buruk. Kerana apa? Kerana akan zahir yang buruk itu di hujung dia. Pasal itu tuan-tuan, siapa yang masuk dalam neraka dulu dalam hadis Muslim, 3 golongan tu siapa dia? Tuan-tuan ingat tak hadis riwayat Imam Muslim, 3 orang yang pertama Tuhan lempak dalam neraka, nombor 1 orang yang pergi berperang. Macam ni lah. Yang masuk dalam neraka, yang kena lempak dalam neraka, yang kena campak dalam neraka adalah tentera yang pergi berperang.
di jalan Allah dan dia mati kerana berperang, dia jadi orang pertama masuk neraka. Yang kedua siapa dia? Orang yang bersedekah. Ni orang yang banyak derma. Kalau tanya dekat orang ramai, tanya dekat manusia, depa dua ni kira hebatlah. Nombor 3 lagi sakan. Nombor 1 berperang, mati syahid. Nombor 2 rajin bersedekah. Nombor 3 siapa dia? Ni qari. Orang yang pandai baca Quran. Bukan baca biasa-biasa ni, jago. Pasal itu yang bunuh Sayyidina Ali, Abdurrahman ibnu Muljam. Yang bunuh Sayyidina Ali itu nama dia Abdurrahman bin Muljam. Siapa dia? Apabila orang Mesir tulis surat dekat Umar, minta hantar tok guru Quran. Minta hantar satu orang tok guru Quran mai ajak Quran di Mesir. Pasal itu tuan-tuan, saya bukan kata semua, jangan duk salah faham pula, jangan duk salah anggap, jangan duk salah sangka. Saya kata bukan semua. Baca Quran ni satu tajuk. Amalan iman ni satu tajuk. Boleh tak? Nak bagi contoh tak? Tuan-tuan suruh bagi contoh, saya bagi contoh lah. Pasal tuan-tuan suruh bagi contoh. Bagi contoh ha? Okey, bagi contoh. Tuan-tuan angguk kepala bagi contoh. Ada orang baca Quran punya hebat. Johan. Saya tak sebutlah negara mana, saya sebut Johan ya. Jangan salah sangka. Kalau nak saman pun tak kuat di mahkamah umum. Tapi bila dia tampil mai, pasal dia jadi fitnah. Ni mulut merah yang tebal, makeup, tabarrush, bersolek punya sakan. Ni makcik-makcik kot kampung ni, dia kata apa? Segok qari'ah. Segok qari'ah ni makeup, baca Quran pandai. Tak apa kot. Nampak. Baca Quran ni kita pergi tangkap Hindu mana mai ajak 2-3 bulan boleh baca. Bukan baca Quran ni satu bab. Baca ni satu bab. Hang pi mengaji, hang pi belajar, hang boleh ilmu tu, perbetul makhraj tu, suara sedap sikit. Kawan tu dulu kerja menyanyi. Dia dulu kerja menyanyi. Suara sedap tak? Suara sedap lah. Takkan menyanyi lagu kita. Lagu kita ni pecah mikrofon. Suara sedap. Dulu apa dia? Penyanyi. Suara sedap. Bila suara sedap, penyanyi pi mengaji, sedap tak? Sedap. Ustazah terus dia bu. Ustaz terus. Pasal apa? Pasal dia baca Quran sedap. Bila dia bertobat, bila yang dia dulu bukan penyanyi, dulu dia penyanyi hari Rabu, hari Khamis dia baca Quran sedap, ustazah terus. Dia akan gaduh hari Jumaat, hari Khamis kan. Yang ni yang duk jadi. Pasal itu tuan-tuan jangan terkejut. Baca Quran ke apa ke? Kan. Okey, baik. Syukur. Sekali dia terlajak. So kata dia ingatkan kepada kita dalam hadis Anas bin Malik ni nak pergi kesimpulan dah ni, nak pergi kesimpulan tuan-tuan. Kata Anas bin Malik, hadis yang tuan-tuan baca tadi, kata para ulama, jangan kagum, jangan takjub dengan kita punya amalan. Tuan-tuan jangan. Tuan-tuan jangan duduk tersandak tepi pintu, tersandak tepi dinding, dia kata astagfirullah. Kan? Orang lain semua pergi dewan makan, duduk kupas telur, duduk tuang teh, dia duduk dalam masjid, duduk berzikir, dia pun tengok kiri. Tak ada dah depa pergi mana. Dia tengok dia seorang. Dia tengok. Dia kata sakan aku. Nampak tak? Orang lain dah balik apa semua, dia duduk baca Quran, dia tutup. Allah. Dia main kembang. Yang ni dia panggil kembang semangkuk.
Bukan siapa puji dia, dia puji. Dia berjalan keluar daripada masjid pun dia kembang. Macam orang duk tepuk tangan. Pasal apa? Pasal dia orang terakhir. Orang lain dah balik dah. Ni bukan saya kata kawan tu, jangan tuan-tuan tengok pula. Oh, dia ni duk balik slide lewat ustaz ni. Tak. Saya kata ni umum. Ni bahaya ni. Tuan-tuan, dia tak serang orang yang duduk di padang bandaran tu. Dia tak serang orang yang duduk di market tu. Dia serang siapa? Dia serang kita yang duduk di masjid ni. Yang tuan-tuan, sadaqallahul azim. Lo nak habis 2-3 lel lagi nak khatam dah. Astagfirullah, cepat berapa kali dah aku khatam bulan ni. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Nampak tuan-tuan? Nampak tuan-tuan? Tu saya kata jaga. Jaga tuan-tuan, jaga. Pasal tu kadang-kadang orang yang duk main puji ni kita tak mau dengar sangat. Jangan tuan-tuan, kita kalau orang main puji kita kata terima kasih lah. Pasal orang yang main puji kita tuan-tuan, hari ni dia puji kita, esok mungkin dia keji kita. Kadang-kadang tuan-tuan jangan duk makan puji sangat. Pasal apa? Yang puji ni semua Piramli dah habaq lama dah. Pak kepada rohani tu, ingat tak? Pak kepada rohani yang sakit duk atas wheelchair tu. Baik sungguh abang Jamil ya pak. Tengok. Tuan-tuan duk sambung tak? Hadis tak sambung. Yang abang Jamil habis sambung pula. Jaga-jaga ni, saya suka takut ni sekarang ni. Sehari dua ni. Baik ada makna. Puji pun ada makna. Dia kata baguslah ustaz ceramah, baguslah. Kan? Dia pergi makan dengan kita. Takkan kita nak suruh dia bayar. Kadang-kadang dia berpuji, dia kata ustaz, cikgu ni Allah. Dalam masjid ni kalau tak ada cikgu ni tak jadi apa? Entah cikgu tu begitu. Kan? Nampak entah. Sambung balik. Kata dia dalam hadis ni, nampak? Satu orang yang apabila dia ta'ajub dengan diri dia. Perkataan ta'ajub ni saya nak sebut sikit pada tuan-tuan. Nanti kita sambung yang husnul khatimah. Okey? Kita tengok apa takrif ujub ni. Kita ambil sikit. Okey. Abdullah ibnul Mubarak. Ni tuan-tuan tengok ujub. Ni ujub ni lebih bahaya pada GERD, lebih bahaya pada darah tinggi, lebih bahaya pada kencing manis. Abdullah ibnul Mubarak, dia orang tanya dia dekat dia, Abdullah ibnul Mubarak, daripada kalangan tabi'in, orang tanya dia apa dia? Apa dia tu ujub tuan imam? Kata Abdullah ibnul Mubarak, ujub. Ni tuan-tuan dengar ni, ujub. Abdullah ibnul Mubarak, definition by Ibn Mubarak. Dia kata apa? Dia kata ujub, engkau melihat diri engkau ada sesuatu yang lebih yang orang lain tak ada. Itu ujub. Kita duk berasa kata kita ada lebih, kita duk berasa kata kita ada hebat yang orang lain tak ada. Yang tu yang kata tu, yang kata saya ni pegang mikrofon dia ilmu mai. Orang lain semua tak boleh buat macam saya. Ada orang yang dia duk kata saya hok ni orang lain tak ada, saya macam ni orang lain tak boleh buat, saya macam ni orang lain tak ada, orang lain tak boleh buat, orang lain tak mampu, orang lain legunu, orang lain lagu ni. Yang boleh siapa dia? Bila orang lain tak buat, yang boleh siapa dia? Yang boleh dia. Pimai orang nu tak boleh, orang ni tak reti, orang nu kena baca, orang ni kena mengaji apa semua, dia saja. Tu saya kata tu 50 minit tu kita boleh kira tang dia tu saja, 5 minit tu saja tang Allah dan Rasul. Berkata Allah dan Rasul, hendaklah kita bersyukur pagi ni kita bangkit. Dua tu ayat. Yang lepas tu saya ni tuan-tuan sebelum mai subuh tadi bangkit tahajud dah pukul 3 pagi tuan-tuan. Nampak? Tuan-tuan pun dengar tu dia. Lepas tu cium tangan merapak. Nampak? Baik. Kata Bishr bin Harith Al-Hafi, dia kata apa? Ujub. Tadi Ibn Mubarak, ini Bishr bin Harith Al-Hafi, dia kata ujub tu apa? Engkau rasa ada amalan yang banyak yang orang lain sikit pada hang. Itu dia. Dia rasa amalan dia banyak, amalan dia besar lebih pada orang. Tu yang dia pandang orang lain lekeh, dia pandang dia lebih. Tu yang ujub tu. Tadi Ibnu Mubarak kata tengok orang lain tak ada, dia saja yang ada. Itu Ibnu Mubarak. Bishr bin Harith kata apa? Tengok orang lain sikit, dia banyak. Yang tu ujub. Dua ni cantik lah. Satu tengok orang lain tak ada, dia saja ada. Satu lagi tengok apa? Tengok orang lain lekeh, dia banyak.
Orang lain sikit, dia yang lebih. Yang tu ujub. Siapa yang tuan-tuan nampak ada buah ni, tuan-tuan boleh kata dia terkena penyakit ujub. Ujub ni bangga diri. Nampak? Hadirin mukminin. Sebab itu dalam Al-Quran Allah larang kita puji diri. Allah larang kita puji diri sendiri. Orang lain puji tak apa. Allah kata dalam surah An-Najm, fala tuzakku anfusakum. Peliknya kata baca Quran tak sangga, kata mengaji tafsir tak sangga, katanya sampai tu Arab pun kata sudeh. Sama sudeh tuan-tuan, bukan sudin. Dengar bagi ketahuan sikit bagi-bagi ni. Sudeh tu bukan sudin kampung kita. Sudeh tu sama dengan dia. Nasib baik dia tak kata sudeh tu pun kalau dengar dia baca, tolak dia jadi tu imam. Nampak tuan-tuan, dia kata apa? Quran kata ni. Pasal itu kita kata ayat ni tak jumpa ke? Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa. Surah An-Najm ayat 32. Jangan kamu memuji-muji diri kamu, yakni kamu itu lebih suci, bersih. Allah sahaja yang lebih mengetahui siapa yang bertakwa. Kata Ibnu Kathir, yakni jangan kita memuji diri kita. Hendaklah kita apa? Bersyukur di atas apa yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Nabi kata jangan kamu mensucikan diri kamu, jangan puji. Pendek kata dalam Quran pun larang, dalam hadis pun larang, jangan puji diri. Jangan puji. Jangan puji. Baik tuan-tuan. Kemudian kita tengok juga last sekali. Panjang kalau kita nak cerita tentang ujub ni. Cuma last sekali saya nak tutup dengan hadis yang disebut tadi ni. Nabi kata ada 3 benda kalau kita ada rosak. Yang pertama nafsu yang ditaati, perasaan kedekut yang diikuti, dan perasaan ujub dengan diri sendiri. Pasal apa kita tak boleh ujub? Tuan-tuan semayang hari ni, pasal apa tuan-tuan tak boleh pandang orang lain lemah? Pasal kita tak tahu penghujung kita macam mana. Pasal apa tak boleh ujub tuan-tuan? Pasal apa tak boleh over confident? Pasal apa tak boleh berasa besar diri? Pasal kita tak tahu ending kita macam mana. Dan kita tak tahu orang, tuan-tuan hari ni mai semayang berjamaah, tuan-tuan doa orang lain tak boleh mai supaya dia boleh mai. Tuan-tuan jangan rasa tuan-tuan lebih, tuan-tuan jangan rasa tuan-tuan besar diri. Pasal kita tak tahu yang tidur tu mungkin esok dia mangkit, yang kita mai esok kita tak mangkit. Boleh tuan-tuan? Dia tak pasal apa hang Ahad ada, Isnin tak ada, Ahad ada telur, Isnin tak ada telur. Mungkin contoh tu nak peringat ke tuan-tuan, sekali jangan balik pergi sebelah. Boleh tuan-tuan? Saya hebat pasal tuan-tuan nampak yang hebat. Siapa-siapa pun pasal dia tunjuk yang dia hebat, itu saja. Tapi kalau dia tunjuk yang dia tak hebat, kita akan nampak. Satu orang tuan-tuan, dia hafal Quran 30 juzuk. Saya lupa dah. Dia accident ke ataupun dia kena penyakit apa tak tahu. Ni kata nak kata nikmat Allah Taala boleh cabut. Jangan sombong, jangan bongkok, jangan megah, jangan kita berbangga-bangga dengan kelebihan ni. Sahabat-sahabat dia pi melawat, saya baca dalam Facebook, sahabat-sahabat pi melawat tuan-tuan. Allah uji dia. Dia bukan ujub, tapi dia bagus. Bukan saya nak cerita dia tak. Saya nak cerita Allah boleh tarik nikmat mudah. Tuan-tuan tahu tak, yang kawan ni saya lupa dia accident ke dia sakit apa, 30 juzuk yang dia baca tu dia tak ingat. Lah baru dia duk pelan ingat. Dia tak ujub. Dia bukan Allah tarik tu pasal dia buat maksiat dak. Tapi nak habaq kata Allah boleh buat sekelip mata. Imam seorang, saya tak boleh sebut masjid mana, dia kena Covid, dia duk sembang, dia sahabat saya. Dia kata lepas Covid ni ada 2 benda yang ada sampai lah. Nombor 1, nafas jadi pendek. Nombor 2, tiba-tiba ayat jadi blur. Ini dia cerita. Dia kena Covid. Yang sebelum Covid pun blur, tak payah duk kata Covid lah. Ini sembang-sembang. Duduk ingat nak baca panjang, tapi lepas-lepas Covid ni blur. Yang kawan sebelah, sebelum Covid pun kul huwallah dah. Ini saja tak mau bagi mengantuk, Nak tutup dah ni, nak tutup dah Ustaz, nak tutup. Dia kata nombor 1 tadi apa? Dia lupa ayat. Kita tanya Covid kaitan apa dia serang paru-paru. Kalau yang hang kata, kalau entah kata nafas pendek tu reasonable lah munasabah. Yang lupa tak tahu, dia kata dalam duk baca-baca dia hafiz 30 juzuk. Dia baca blur.
Saya nak habaq tuan-tuan, jangan sombong, jangan angkat diri, jangan bangga. Yang atas kita tengok hari ni duduk di bawah. Dahulu diangkat, dipuja, diraih dengan penuh kebesaran. Sekarang dikeji, dihina oleh orang yang sama mengangkat dia. Ini memberi pengajaran kepada kita tuan-tuan. Tidak ada yang kekal di dunia ini melainkan Allah Jalla wa'ala. Jangan sombong tuan-tuan, jangan sombong. Mudah-mudahan Allah rahmat saya, Allah jaga diri saya, jaga tuan-tuan. Apa orang puji kita? Hada min fadli Rabbi. Ni Tuhan nak bagi. Kalau hari ini dia boleh bagi, esok dia boleh tarik. Hak tu ajak kita tawaduk. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.